我们要领受你的话， Tolong setiap kami 求你帮助我们每一位， supaya kami mengerti dan memahami dan menghidupi firman yang kami dengar pada pagi 让我 hari 们 ini. 明白并且实行在我们每一天的生活当中。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们平安。 Mari kita buka Alkitab kita akan membacanya dari Keluaran 14. 我们一起来查看出埃及记14章， Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. 出埃及记14章15到31节。 Saya akan membacanya ayat 15 sampai 23, nanti selanjutnya dalam bahasa Mandarin ayat 24 sampai 31. 15到23用印尼文来念，接下去用中文来结束。 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. 到了城亘的时候，耶和华从云后柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了。又是他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们了。”耶和华对摩西说：“你向海伸杖，叫随人喝在埃及人并他们的车辆、马兵身上。”摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们的推翻在海中，水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全境，连一个也没有剩下。以色列人却在海中走干地，水在他们的左右做了强横。当日耶和华这样拯救以色列人脱离埃及人的手，以色列人看见埃及人的事实，就在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。 Bapak Ibu Saudara, suatu hari seorang hamba Tuhan bercerita tentang pengalamannya waktu mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. 亲爱的弟兄姊妹们，有一天有一个神的仆人讲到他经验关于送孩子上学校。
Hari itu seperti biasanya dia mengambil mobilnya dan anaknya masuk ke dalam mobil lalu mereka pergi berangkat ke sekolah. 那一天像往常一样，把孩子送到车上，就送孩子上学校。 Di tengah perjalanan papahnya melihat jalan yang biasanya mereka lalui itu ditutup. 在路途当中，爸爸发现了这一条路不能走，因为有堵住了某一件事情。 Kemudian papanya ini mengambil jalan lain dan anaknya pun berkata, "Pak, kita mau kemana?" 所以爸爸就选择其他的路。然后孩子问爸爸：“我们要去哪里？” Bukannya kalau jalan ke sekolah itu lewatnya ke sana. 应该是走一条路来去学校， Tapi kok ini beda? 但是今天却不一样。 Dan begitu terus sepanjang jalan anak ini ngomel habis-habisan. 那么这个孩子就沿路都一直发言言， Dan bapaknya hanya diam saja. 爸爸就进了不远。 Anak ini ngomel, udah pasti ini pasti terlambat. 这个孩子发言言，他觉得必定迟到。 Papa ini gimana sih? Bukannya lewat jalan tadi malah muter-muter. 他觉得为什么爸爸不要一直走，要绕一圈？ Sampai dia akhirnya anak ini diem karena mungkin udah capek sendiri ngomel terus. 最后孩子就进了屋檐， Nggak lama kemudian sekolah pun terlihat dari kejauhan. 最后就看到一个学校的影子， Anak ini bilang, iya ini sekolahku. 所以孩子就说这就对了， Udah mau deket. 就要进了。 Setelah sampai di depan, anaknya ini langsung ambil tasnya, turun dari mobil, terus segera berlari sambil berkata, "Makasih ya papa hebat." 到了学校，他就下车，他告诉爸爸：“爸爸，你好厉害。” Bapak Ibu Saudara, si anak tahu papahnya itu baik. 弟兄姊妹们，孩子知道爸爸妈妈是好人， Dia tahu papanya mau dia bersekolah. 他知道爸爸妈妈知道他要上学。 Papahnya yang bayar semua dan memfasilitasi dia bersekolah. 一切学费都是爸爸付出的， Tetapi pengetahuan tersebut ternyata tidak serta-merta membuat dia tenang waktu kondisinya nggak sesuai dengan pemahamannya. 但是这个理论却不能使孩子完全知道每一件事情都是爸爸安排。 Pemahamannya ya kalau ke sekolah pasti arahnya ke sana bukan ke sini. 他只知道去学校只有这一条路才能够去。 Papa aneh. 爸爸比较奇怪， Papa kayaknya nggak mau nih aku sekolah. 好像爸爸不要他，允许他上学。 Pemahamannya papanya itu mau dia bersekolah kalau dia diantarkan lewat jalur yang biasanya. 他觉得爸爸要送他去学校，应该是走旧路，不是新路。 Padahal dia nggak ngerti ada banyak jalan untuk menuju ke sekolahnya. 其实他不知道还有很多条路去学校， Tetapi dia nggak paham kondisi jalan itu kadang tidak menentu. 但是他不知道每一条路都不同的这个用途， Tapi bisa lewat jalan lain. 能够用别的路上学。 Ketika Tuhan izinkan kita dalam kenyataan yang sulit, 当上帝允许我们面临困难的时候， bukankah kita sering mempertanyakan sifat Allah, bukan? 我们常常问为什么神你如此对我们？ Kita ngedumel. 我们常常发怨言， Kok Tuhan gini sih sama saya? 我觉得为什么神这样待我？ Kok malah ikut Tuhan banyak banget sih masalahnya? 为什么我相信主耶稣，我的问题很多？ Atau ikut Tuhan, masalah saya nggak ada beres-beresnya. 我相信耶稣，我的困难一大堆， Bukan berkurang yang ada, malah datang yang jauh lebih besar. 不是说信耶稣就能够解决一切困难，很多的困难不断的来临。 Tuhan beneran baik gak sih? 那么是不是神爱我？ Tuhan itu beneran berkuasa gak sih? 是不是神真正有权利？ Dan begitulah kira-kira perilaku orang Israel waktu terdesak.
这就是以色列人那个时候的状态。 Bahkan mereka bisa berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun 以 ini? 色列人问上帝说：“是不是在埃及没有能够安葬我们的地方，以至于我们应该下到这个大海里面？ Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 是不是神啊，你对我们所做的一切，带我们出埃及？” Seluruh hal yang mereka tahu tentang sifat Allah, mereka pertanyakan ketika mereka sedang terdesak. 每一件事情，当他们知道神的这一切的神性，他们再次重复问了神。 Waktu itu para orang Mesir itu datang dengan kecepatan penuh 因为那个时候埃及人最重他们， dan segera berada di tengah-tengah Israel yang udah kacau hatinya. 所以他们就在以色列人心情混乱的时候来了。 Tidak mungkin bagi mereka untuk menyeberang kecuali pasukan itu dihentikan. 不可能他们能够过红海，如果后面的追兵继续追他们。 Sebab di dalam pemahaman mereka kalau mau nyebrang ya setidaknya mesti harus disiapin sarananya. 他们觉得如果要过红海，应该要有过红海的交通路。 Ya minimal perahu lah untuk mereka bisa angkut mereka yang sebanyak itu. 最低限度要有很多的船载这些埃及人过红海。 Tetapi bukan gitu kan cara Tuhan menolong. 但是上帝的方法不是这样帮助他们。 Tiang awan itu sebagai simbol kehadiran ilahi. 那么云柱就是代表神的同在， Itu berpindah dari depan ke belakang. 云柱从前面搬到后面。 Tiang api pada waktu pagi itu mengacaukan barisan prajurit Mesir pada saat itu. 那么火柱的工作早上混乱那些埃及兵丁， Maka perlindungan Tuhan itu sangat tergambarkan jelas lewat peristiwa ini. 所以上帝的帮助很清楚，给我们看见，借着神救以色列人出埃及。 Tuhan berjalan dengan mereka dan memberi perlindungan terhadap umatnya. 上帝每一次都与他们同在，给他们保护。 Di tempat di mana kebutuhan paling mendalam 他们最需要的时候， dan dalam bentuk yang paling dibutuhkan, 当他们最想到主的帮助的时候， disitulah dan begitulah Tuhan akan selalu ada bagi umat yang dikasihinya. 就在那个时候，神每一次都能够帮助那些爱他的人。 Dan perhatikanlah puncaknya adalah terbelahnya laut itu. 你们就看见一个证明，红海被打开， Tidak ada angin yang pernah menghembuskan air kedua arah yang berlawanan sekaligus. 没有一个大的风能够吹动这样的海，变成一条路。 Itu seperti seorang manusia yang lagi nyapu salju tebal ke kanan dan ke kiri supaya mobil bisa lewat. 这就是好像人把这个整个海烧到出了一条路。 Nah, lihatlah Tuhan menggunakan alam ini juga untuk menunjukkan keajaibannya. 神借着这个发生的事情来彰显他的能力， Alam yang dia kontrol ini tunduk pada kuasanya. 他能够控制整个世界。 Tujuannya tidak lain adalah untuk menegaskan kepada Israel bahwa Allah itu hidup dan Allah itu berkuasa. 目的只有一个，让以色列人知道，上帝是满有全能的神， Hukum alam itu ada di bawah kendali Allah. 自然界是神在神的控制之下。 Dan kalau ada hal-hal spektakuler yang terjadi di luar hukum itu, 如果有一些事情发生在出于他们意料之外， itu pun adalah untuk sarana mendukung iman mereka yang masih lemah. 这完全是要告诉他们，因为他们的信心还是软弱。 Yaitu iman yang baru saja keluar dari penjajahan Mesir. 这个信心刚刚从埃及的控制之下跑出来， Dan
Dan Musa dengan tongkatnya, 摩西用他的杖， dia hanyalah bukti bahwa dia adalah juru bicara Allah. 那么他是证明他是为神说话。 Dengan peristiwa ini dia mesti diteladani supaya mereka ikut belajar takut akan Allah seperti Musa. 在这一件事情上，能够让以色列人学习摩西也是敬畏神。 Kalau kita ikut Tuhan 如果我们跟随主的话， dan masalah kita itu mereda terus menerus 如果我们的事情一大堆一直来到我们身上， hingga akhirnya hidup kita aman-aman saja, 没有事情，我们觉得我们的生活平平安安。 saya percaya banyak tuh orang-orang yang mau ikut Tuhan Yesus. 如果你的生活平平安安，很多人要跟随耶稣。 Tetapi kenyataannya kan bukan begitu kan? 但是证明每一天不是这样的事情。 Kenyataannya adalah ada aja masalah yang menakutkan, membuat kita terdesak lalu ngedumel sama Tuhan, bahkan ada yang meninggalkan iman mereka. 其实我们每天的生活都有困难，每天的生活都是很可怕的事情，以至于很多人为了这样就离开神。 Mungkin oke aja ya kalau kita ngedumel. 可能我们有困难，我们发怨言是应该的。 Tetapi gak sedikit yang ngedumelnya itu terus menerus hingga mewujudkan dalam tindakan yaitu meninggalkan Tuhan itu 但 sangat 是有的人 ironis. 发怨言不停，以至于他离开了耶稣。 Kita itu sering gak sabaran dalam situasi apapun. 我们在各种各样的事情上没有忍耐的心。 Sering kita berkata, boleh nggak sih Tuhan skip ini yang sulit aja. 其实我们觉得神啊，能不能困难不要太多， Aku mau yang enak-enak aja. 我要是平平安安的过去。 Dan kita maunya yang instan bukan? 我们要的是很方便的， Cepat beres. 每一件事情 Lama. 很容易解决。 Nggak mau lama-lama dalam situasi sulit tanpa melihat Tuhan lagi ngerjain hal keren apalagi yang lagi ya lewat aku dan buat aku di tengah situasi yang sulit ini. 我们不要知道，我们不要明白，在我们在困难当中，神要帮助我们，替我们解决。 Dan perhatikan apa yang Tuhan kerjakan sewaktu semua keajaiban itu terjadi. 你们知道，当那些困难来的时候，很多的神迹就要发生。 Orang Mesir berkata, 神告诉我们， marilah kita lari meninggalkan orang Israel. 我们要离开以色列人， Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. 我们要离开以色列人，因为神帮助以色列人攻击他的仇敌。 Dan itu kan yang memang Allah mau waktu dia berkata, 那就是神所要的。 maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. 所以他们要让神看给埃及人看，以色列的神是这么伟大。 Gak ada rancangan celaka kan ya dalam rencana Allah itu. 在神的计划当中，没有不能发生的事情。 Dan bukankah itu pun juga buat kebaikan Israel? 这完全是为了以色列人的好处。 Jadi suatu hari nanti bangsa-bangsa akan berpikir dua kali tuh kalau mau menyerbu bangsa yang dikasihi oleh Allah. 所以有一天，可能很多的种族不敢欺负以色列人，因为他们是上帝的选民。 Jadi bukan karena kebetulan atau bukan karena Tuhan gegabah makanya mereka terdesak begitu. 这不是因为上帝没有照顾他们，以至于他们有很多的困难。 Lagi-lagi semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. 但是这些事情发生，完全有神的计划。 Tinggal tunggu saja waktunya 当我们等待神的时候， buat nunjukin apa sih yang lagi direncanain dan lagi dikerjakan sama Tuhan. 神的时候能够证明神为你做了什么。
Bapak Ibu Saudara, semasa saya berkuliah di Kota Bandung, 弟兄姊妹们，当我在玩龙读神学的时候， saya kalau mau pulang ke Jepara saya pasti pakai kereta api. 我要回中爪哇的时候，我要坐火车。 Begitu pula sebaliknya kalau saya mau balik ke Bandung saya pasti pakai kereta api. 如果再回到玩龙，我又要坐火车。 Tapi karena Jepara nggak ada stasiun, nggak ada bandara, mau nggak mau saya harus ke Semarang dulu. 因为在这个这巴拉没有飞机场，又没有火车站，所以我应该要先去三宝龙。 Dan saya masih ingat waktu itu jadwal pulang pergi Bandung Semarang atau Semarang Bandung pilihannya tuh sangat sedikit. Jadwal berangkat. 那么万隆去三宝龙的时间非常急迫。 Dan selama 4 tahun saya sudah hafal kalau dari Bandung ke Semarang berangkatnya pagi. 10年之久，万隆去三宝龙是早上的火车， Lalu sampai Semarangnya siang. 到三宝龙是中午， Itu nggak masalah bagi saya karena jamnya juga pas sampai Jepara kira-kira jam 3 sore. 因为没有关系，到这巴拉是3点下午。 Kalau dari Semarang Bandung jam idealnya adalah ambil jam malam sampai ke Bandung itu datangnya subuh jam 4 jam 5. 如果三宝龙去玩龙，我们拿火车，那么到了玩龙是半夜。 Dan sisanya jadwal yang ada itu sampai Bandung pasti tengah malam semua. 那么其他的这个时间是晚上才到达玩龙。 Kalau udah tengah malam kayak gitu, saya biasanya tidak diperbolehkan oleh AI saya. 如果走了半路，到半夜，我的家人就不允许我回玩龙。 Dia punya kekhawatiran kalau anak perempuan pulang tengah malam kalau kenapa-napa gimana. 他觉得女孩子在路上不大安全。 Dan pola perjalanan seperti ini saya sudah lakukan tiap liburan semester demi semester. 但是这个路程我已经重复了好几次。 Dan suatu hari saya pulang ke Jepara. 有一天我回着巴拉， Saya gundah gulana sekali, galau banget. 那么我心中觉得呢纳闷， Ketika saya mau pesen tiket, 因为我要订车票， saya bernego dengan AI saya. 我跟我的姨母说， Apa aku pulang naik bis aja ya? 我坐这个公共汽车回去， Atau aku naik pesawat aja ya? 我坐飞机。 AI saya tanya, kenapa? 那问我为什么？ Saya bilang, naik kereta sampai Bandung tuh subuh. 我觉得去玩龙是太早， Itu nggak ada porter tuh yang bantu angkat-angkat barang itu kok di 没 stasiun. 有人替我拿行李。 Dan pasti itu dapatnya pasti itu di jalur 5 kalau nggak di jalur 6. 那么这个飞机停的地方是非常的远， Artinya saya tuh harus naik turun dari gerbong ke gerbong selanjutnya dengan bawa koper dan tentunya banyak barang bawaan yang saya bawa. 那么这个火车停的地方是比较远，我要走很难的路才能够到达车站。 Biasanya saya pasti bawa oleh-oleh untuk yang dijaga baik-baik jangan sampai rusak. 有时候我也带了一些礼品， Bagi saya kalau sampai itu terjadi pasti itu sangat sulit kalau itu bawa sendirian. 到了那个时候非常困难。 Akhirnya saya berdebat dengan ayah saya untuk pulang ke Bandung itu mau pakai apa. 我也跟我的姨母争论，我怎么样回玩龙。 Akhirnya saya nurut aja deh dengan segala pertimbangan yang ada. 所以我就要他怎么做我就怎么做。 Ayah saya cuma bilang, udahlah, nggak akan seperti yang kamu khawatirkan, doa aja. 所以我的姨母说，你要常常祷告，没有那边这么困难。 Ya mesti perkataan saya bilang iya, tetapi hati saya nggak bisa bohongkan ya Bapak Ibu Saudara. 本来我说是，但是心里口不对心， Hati saya gelisah mati-matian. 我的心非常纳闷， Saya packing pun dengan hati yang khawatir dan gelisah. 我心里非常的不平安。 Di dalam saya Jepara ke Semarang naik travel itu pun saya ngomel terus dalam hati. Semarang，我坐火车，心里也是不断的焦急。 Akhirnya saya masuk ke dalam kereta, saya duduk dan hati saya masih menggerutu dan masih ngomel sama Tuhan. 我坐火车，一面心里一直发言言。
Ketika kereta sudah jalan, saya terdiam. 所以火车走了，我就静默， Saya menenangkan hati saya dan saya bilang ke Tuhan, 我安静，我告诉神， Tuhan ampuni saya kalau saya meragukan Tuhan. 神啊，你赦免我，如果我怀疑你。 Untuk hal sepele itu, 在这最小的事情上， bukankah Tuhan yang sudah mengerjakan banyak hal di dalam hidup saya? 在最小的事情上，上帝为我做了很多的事情， Sehingga saya ada sebagaimana saya ada waktu itu. 这就是我的存在，完全是神的全能。 Maka hari itu saya memilih untuk diam dan hanya duduk di situ dengan berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. 所以我就静默坐在那里等待神的引导。 Sambil berharap, kalau bisa jangan jalur 5 atau 6, kalau sendaknya ada porter lah. 还有最低限度有人帮忙我拿行李。 Ketika kereta sudah mau sampai stasiun Badung, 当火车要到达目的地的时候， itu pertama kalinya saya melihat dan membuat saya terkejut. 这是第一次我发现并且惊奇。 Selama bersemester-semester kalau saya libur, 好几年，当我放假的时候， kereta itu berhenti di jalur 2 dan ada porter jam 4 subuh. 那个时候火车就进了车站，并且有4个抬这个行李的人。 Itu saya terdiam 1000 bahasa. 那个时候我就静默无言。 Waktu itu saya bukan orang yang baru percaya sama Tuhan Yesus, Bapak Saudara. 其实我那个时候也不是一个刚刚信主的人， Saya lagi sekolah di seminar itu. 那时我正在读神学， Artinya mau jadi hamba Tuhan. 意思就是说我要成为上帝的仆人。 Udah sedang belajar Alkitab. 我已经这个学习圣经的道理， Belajar tata cara menafsir dan dituntut menghafal pelajaran-pelajaran teologis. 并且我正在思想怎么样把福音传开。 Tetapi tidak menutup kemungkinan loh buat saya untuk bisa sekuatir itu dengan hal sepele. 但是在那个时刻，也可能这些最小的事情发生在我的身上，就是怀疑神。 Ketika saya terdesak dalam situasi sulit, saya pun rentan untuk tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. 在我最困难当中的时候，也给我一个怀疑神的时候。 Satu-satunya hal yang menolong saya untuk tetap kembali kepada Tuhan adalah dengan mengingat sifat dan karyanya yang ajaib. 这一切有一件事情让我仍然能够靠近神，因为我能够明白知道神的作为和他的伟大。 Apa yang udah Dia kerjakan tidak ada yang sia-sia. 上帝在我们身上所做的一切，没有一件是突然的。 Semuanya itu bekerja untuk melatih pembelajaran iman yang sudah saya hafal 这 selama 完 ini. 全是要锻炼我们的生活在主耶稣里面。 Bapak Ibu Saudara, perhatikan kekuasaan Allah yang tampak bagi Israel. 弟兄姊妹们，怎么样神锻炼以色列人？ Di situ apa yang menjadi murka Allah buat Mesir, 在那个时候，上帝最怨恨这个埃及的这个国家， itu menjadi bukti kasih buat umatnya. 这就是能够证明神对他的子民的爱。 Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan untuk membedakan antara murka Allah dan kasihnya sebagai Bapa. 其实我们很容易能够分辨神的爱与神的怨恨。 Kita hanya perlu tetap beriman pada apa yang kita kenal tentang sifat dan karyanya. 至于我们能够保守真正知道神的神性，神要我们做什么事情，我们好好抓住。 Dan lihatlah bahwa ada kasihnya di dalam situasi apapun. 在各种各样困难当中，里面有神的爱。 Kalau kita tahu Tuhan itu adalah kasih, maka Dia mau kita pun mengalaminya. 如果我们知道神是爱，神要我们经历神的爱， Kita perlu hanya berpegang pada sifat dan karyanya. 我们需要帮助神在这个神的神性与神怎么样每天做在我们的生活里面。 Sambil menjalani perjalanan yang penuh tantangan bersama 我们一 dengannya. 面走我们以下的道路很多困难。
orang yang bukan umatnya itu akan memandang semua hal buruk yang terjadi itu sebagai murka Allah. 如果我们还没有信主的人，什么事情发生在我们身上，我们觉得这是上帝刑罚我们。 Tetapi bagi umat Allah yang berpegang pada sifat dan karyanya, 但是我们成为上帝的儿女，我们知道神的心意是什么。 Tuhan itu mau kita melihat ada kasih yang sedang Dia kerjakan buat kita. 神要我们明白，每日的生活里面，上帝正将用爱帮助我们每一个人。 Tuhan mau umatnya itu takut akan Dia dan percaya kepadanya. 上帝要我们有敬畏主的心，并且爱主的心。 Tujuannya enggak lain adalah supaya umatnya itu bisa terus berjalan di dalam jalannya yang penuh dengan 目的 keselamatan. 只有一个，让我们每一个上帝的儿女们走在上帝的旨意当中。 Dan tidaklah sia-sia bagi orang Israel melihat tangan Allah. 以色列人看见上帝的作为，不是突然的， Karena mereka harus takut kepadanya dan percaya kepadanya dan meneladani hambanya Musa untuk tetap taat kepada Allah. 因为他们要相信神，因为他们应该要遵守，好像摩西一样。 Bapak Ibu Saudara, takut di sini digunakan untuk rasa hormat yang membuat rakyat tetap berada dalam jalan keselamatan yang dijalani dengan ketaatan. 在这里说的惧怕，就是敬畏，就是我们尊敬神，让我们走在神的道路当中。 Artinya mereka itu mesti kagum sama Tuhan waktu melihat berbagai bentuk keajaiban yang terjadi. 因为让他们能够看见神对他们生活的每一个奇妙的事情，起一个敬畏、尊敬、爱主的心。 Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ aja. 我们不能在这里就停滞了、停顿， Mereka mesti tertarik untuk mempersembahkan diri kepada Allah. 让他们愿意把他们的圣心献给主。 Saya percaya di antara kita pasti pernah mengalami kebaikan Allah. 我相信我们每一个人都能够经历到神的爱， Dan bahkan pertolongan-pertolongan ajaib Allah yang waktu dalam masalah. 我们也经历到很多上帝奇妙的事情，在我们的每一天生活当中。 Masa bertahun-tahun kita hidup tidak mungkin kan tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak pernah nyatakan bagi kita. 我们今年相信主，不可能有一天，没有一天是上帝帮助你离开一切的困难。 Kitanya aja yang nggak peka. 可能你没有敏感，你不知道上帝正在帮助你。 Kitanya aja yang lupa. 我们忘记，并且不知道是不是神正在帮助我们， Kitanya aja yang banyak mau. 因为我们自己也很多的心意。 Tetapi minimal ada, bahkan kalau kita berkata tidak ada, keselamatan kekal yang kita imani itu salah satunya, bukan? 所以，如果我们说没有，但是你要记得，上帝的救恩是唯一的，神的爱显明在我们的身上。 Jadi jangan sia-siakan itu Bapak Ibu Saudara. 不要怎么想， Ingatlah selalu semuanya itu. 你要记得每一件事情， Imani bahwa Dia sudah menyatakan pertolongan buat kita. 你要相信神每一天都正在帮助我们。 Dan biarlah kebaikan dan keajaiban Allah selama ini bisa bermanfaat untuk meneguhkan kepercayaan kita kepadanya. 让主的爱、主的帮助，使我们更有信心相信神。 Kebaikan Allah yang begitu manis itu 神的爱 mesti berlanjut pada ketaatan kita kepadanya. 神的爱让我们继续不断遵守神的话。 Oleh sebab itu kata takut atau kagum 所以我们要有一个敬畏、尊敬、爱主的心。 itu diikuti dengan kata percaya. 敬畏主的心，接着就是我们有信心相信神。 Dengan begitu kita tidak akan sampai melakukan hal-hal yang salah. 所以我们就能够避免做错误的事情。 Apalagi meninggalkan iman sewaktu hati kita sedang gelisah. 尤其是我们离开我们所相信的神。
Ingatlah keajaiban karyanya yang terkhususnya karya Kristus. 你要不忘记基督耶稣他救恩给我们的救恩的伟大， yang bisa membangkitkan kita dari kematian akibat dosa. 让我们从罪恶里被救出来，得着永生。 Ingatlah itu dan percayalah bahwa kita aman di dalam Tuhan. 你要记得你在主耶稣里面有平安。 Meskipun kita bingung di tengah-tengah problema duniawi yang terkadang membuat kita bingung mau apa. 虽然有时候因着世界上很多的困难临到我们身上，以至于我们拿不出主意应该怎么做。 Bapak Ibu Saudara, iman dalam bentuk pengetahuan tentang Tuhan itu baik. 那么我们知道，信心在我们相信神是好的。 Memang iman itu mesti timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 信心是从我们听神的话而出来的， Dan itu harus meresap di pikiran kita. 并且进到我们的脑海当中。 Tetapi kalau tidak meresap ke hati kita, 但是如果没有进到我们的脑海当中， maka kita tidak akan berakar dan bertumbuh, 我们不能向下扎根， apalagi berbuah. 或者是结果子。 Iman kepercayaan kita mesti kita alami lebih dahulu supaya itu bisa meresap ke hati dan berakar dalam hidup kita. 我们信心应该我们先听，我们享受得到，就我们在心里向下扎根。 Iman itu akan mewujud sebagai gaya hidup sehari-hari kita. 我们的信心在我们每一天的生活当中能够表现出来。 Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu baik buat kita, 如果我们相信神对我们是好的， maka gaya hidup kita harusnya menampilkan gaya hidup yang penuh kebaikan. 那么我们应该在每日当中，我们的生活表现出上帝的爱。 Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu maha kuasa, 如果我们相信神是全能，是完全的爱， maka kita akan menampilkan sikap yang penuh ketenangan dalam menghadapi 所以我 masalah. 们有一个态度，就是用安静的心靠着主面临各种各样的困难。 Kenapa? 为什么？ Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. 因为我们知道，爱我们的神是全能的神。 Kalau kita tahu Tuhan itu maha kudus, 如果我们他是圣洁的神， maka kita akan menampilkan gaya hidup yang menjauhi dosa. 那么我们应该每日的生活当中也远离一切的罪恶， Karena kita tahu dia membenci dosa. 因为我们知道上帝常常考验我们。 Maka iman itu mesti wujud dalam tindakan kita. 那么我们在每日的生活当中要表现出我们的信心。 Tetapi iman itu mesti kita alami. 那么信心应该要我们有经历。 Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita ada di dalam titik genting suatu permasalahan. 所以我们要神要我们在某一个事情上安静的思想。 Karena disitulah sebetulnya kesempatan kita untuk mengalami sendiri iman dalam bentuk pengetahuan kita. 因为在那个时候，我们就能够经历到什么叫做我们相信神。 Dalam perjanjian baru 在 sama kan? 在新约告诉我们， Tuhan pun mengizinkan kesulitan itu terjadi kepada para murid. 上帝允许一切的困难发生在每个门徒身上。 Dalam kisah angin ribut 在这 diredakan, 暴风大雨的时候， dia memerintahkan para murid di dalam Lukas 8 ayat 22, 在这个路加福音8章22节告诉我们， marilah kita bertolak ke seberang danau. 让我们渡过到那一边的湖。 Dan tiba-tiba badai itu datang membuat mereka paniknya setengah mati. 所以突然间有暴风大浪来了， Sama seperti Tuhan yang meminta umat Israel untuk menyeberangi laut. 就好像神要以色列人过红海。 Tuhan
Tuhan Yesus juga waktu itu mau murid-muridnya menyeberang danau yang ternyata penuh dengan badai itu. 那个时候，主耶稣也是要每一个门徒要渡过大风大浪的大海。 Jadi baik umat Israel dan murid-murid diberi kesempatan untuk mengalami sendiri iman mereka tentang keajaiban Allah. 因为主要是要每一个门徒能够经历到在困难当中出现神的神迹。 Tapi poin pentingnya adalah 但是最重要的是， ada iman pengetahuan yang sudah tertanam dan tinggal dialami dalam peristiwa tersebut. 信心已经在我们心中成长，只有我们的要经历这个信心。 Jadi ingatlah kasih karunia Tuhan dan kemurahannya yang selalu menopang kita. 所以我们想到神的恩典在我们身上， Kasihnya yang menyelamatkan kita. 因为神已经帮助拯救我们。 Pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. 基督的牺牲，让我们成为神的儿女。 Rahmat dan berkat yang selalu baru tiap pagi. 神的恩典，每一天每一个早上都是新的。 Ingatlah semua itu. 你要记得这些事情， Supaya kita bisa melihat betapa baik dan kita kagum pada kebaikannya. 让我们能够知道神的爱，并且我们渴慕神的爱。 Sekalipun kondisi kita lagi terdesak. 虽然我们的生活非常的困难， Seperti halnya yang pernah Tuhan katakan pada Rasul Paulus. 就好像神对使徒保罗说， Di 2 Korintus 12 ayatnya yang 9. 哥林多后书2章第9节， Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. 我的恩典够你用，因我的能力是在人的软弱上显得完全。 Pada saat penderitaan melanda kita, 当困难来到我们身上的时候， bagaimana reaksi kita? 我们的反应是什么？ Apakah kita akan cepat merasa kecewa? 是不是我们觉得我们容易失望？ Apakah kita akan mengambil jalan kita sendiri tanpa mementingkan kebenaran firman 是不是 Tuhan? 我们用我们的方法解决这些困难？ Ataukah kita mau tetap percaya pada kasih karunia Allah yang selalu menolong 或 kita? 者我们仍然把我们的我们的信心托付给神， Dan tetap menjaga diri kita melakukan kehendak Tuhan. 仍然实行神的旨意在我们的生活里面。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姊妹们， hanya dengan berpegang pada iman yang kita terima dari pendengaran firman, 只有握住我们所相信的，从我们听主的话， kita bisa mengalami sendiri perjalanan yang 你们